nak menunjuk-nunjuk ke orang. Sebab dia tahu, Allah tahu hati dia. Kalau niatnya ada nak melencong ke lain, Allah tahu. Jadi dia jaga hati dia, dia kawal hati dia. Itu ihsan. Itu ihsan. Bukan senang nak dapat ihsan ni. Ni antara martabat tinggi dalam ibadah ni, ihsan ni. Ataupun diterjemahkan juga ihsan ni dengan makna ikhlas. Ikhlas. Dia bukan mengharapkan pujian, dia bukan mengharapkan balasan. Dia buat tadi semata-mata nak Allah redha dia. Dia buat baik tadi semata-mata Allah suruh dia buat. Orang suka, orang tak suka, orang hargai, orang tak hargai, dia tak peduli. Dia buat sebab semata-mata dia nak cari redha Allah Ta'ala. Jadi dia jaga semua tu. Itu ihsan. Cuba kita tengok diri kita, ada tak ihsan dalam ibadah? Bukankah kita ni mengaji untuk tilik diri kita? Bukan nak tilik diri orang. Tilik diri kita, amalan aku macam ni ke, ataupun jauh lagi, ataupun tak ada benda-benda macam ni. Kalau tak ada, perbaiki. Itulah tujuan kita belajar. Supaya kita ni sedar, kita ni masih lagi banyak kelemahan, kekurangan dalam ibadah. Kalau kita tak belajar, kita rasa sempurna. Kita berasa amal kita dah betul. Tak kisahlah mengajar ke, mengaji ke sekarang ni. Kalau saya ada ihsan, saya akan jaga semua tu. Hati saya akan jaga. Saya akan pantau hati saya. Sebab Allah Ta'ala sentiasa melihat, Allah Ta'ala sentiasa mendengar, mengetahui apa yang ada dalam hati saya. Nak menunjuk ke, nak orang puji ke, nak orang bagi gift ke. Contoh, benda-benda tu Allah tahu. Walaupun saya mengajak, tapi dalam hati saya, bagilah rimau, singa, kereta api, apa lagi, macam-macam. Saya nakkan benda tu dengan ibadah saya. Allah tahu. Sini saya lepas, kat sana saya tak selamat. Faham tak? Jadi orang yang ada ihsan, dia akan jaga hati dia. Dia akan jaga kawal. Na'udzubillah, ya Allah, janganlah ada benda macam tu. Sebab dia takut nanti dibenci, dimurkai oleh Allah, amalannya tak diterima oleh Allah. Orang ada ihsan, dia akan jaga benda tu. Tapi kalau kita buat baik, mengharapkan balasan-balasan baik daripada orang, makna kita tak ada ihsan. Walaupun pada zahir orang nampak, bagusnya. Itu maksud ihsan. Tidak ada niat lain untuk selain nak memperhambakan diri kepada Allah, ataupun niat dia dibuat tadi sebab Allah suruh begitu. Sebab Allah suruh dia buatlah. Dia tak mengharapkan balasan daripada makhluk, bahkan balasan daripada Allah pun dia tak harap. Yang dia nak redha Allah saja. Ataupun dibuat semata-mata Allah suruh. Ini orang martabat tinggi-tinggi. Kita orang awam ni, kita orang awam ramai-ramai ni, ikhlas kita orang awam, ihsan kita orang awam. Contohnya, berbuat amal soleh, mengharapkan balasan baik daripada Allah. Bagi pahala, ampunkan dosa, selamatkan daripada azab. Itu ikhlas. Itu ikhlas orang awam. Itu ikhlas orang awam. Yang kata buat semata-mata buat sebab Allah suruh, tinggal semata-mata sebab Allah larang. Ini maqam martabat orang yang lebih-lebih di sisi Allah. Para nabi, para rasul, awliya illah. Mereka macam tu hati mereka. Kita orang awam, orang biasa-biasa ni, tidak salah kita mengharapkan balasan pahala daripada Allah, supaya kita lebih berminat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku nak baca Quran lah sebab pahalanya banyak, contohnya. Aku nak sedekah lah sebab sedekah ni pahalanya banyak. Jadi dia buat benda tu kerana terpikat dengan balasan baik daripada Allah. Ikhlas. Daripada dia kata, aku nak baca Quran lah supaya orang puji aku. Itu dah riak. Itu dah salah. Jadi kita orang awam buat cara orang awam. Jangan lompat kelas. Kita orang awam buat cara orang awam, jangan lompat kelas. Nanti tak terbawa nanti. Nanti tak terbawa, membinasakan diri kita. Di iman ni dia berperingkat. Macam kita lah, bukan terus dewasa. Kan kanak-kanak dulu, bayi dulu. Mana dia lahir-lahir tua? Lahir-lahir tua, berubah dah. Lahir-lahir bongkok dah, berubah dah. Mana ada. Bayi dulu, baby dulu, wek. Lepas tu dia semakin dewasa.
Tengok bila dia kecil-kecil, cara dia khidmat dengan mak ayah dia macam mana. Perlukan upah, tak bagi upah tak nak pergi kedai. Betul tak? Dah memang peringkat dia. Kita tak boleh marah. Kenapa ni? Anak kita umur 5 tahun, kita suruh pergi kedai. Kita marah dia nak upah. Mak, boleh tak? Kalau nak pergi kedai boleh, tapi upah aiskrim. Kita marah dia, mana boleh. Kita yang tak pandai, kita yang tak memahami peringkat dia. Kita tak boleh nak suruh anak kita yang umur 5 tahun tadi berperangai seperti orang yang umur 40 tahun. Itu kita yang tak kerti. Mak nak aiskrim, kalau mak tak bagi, tak nak pergi lah, malas lah, pang, lempang muka anak kita. Apa aku ni perangai macam ni, minta upah pula. Tak kena kita. Tak kena, itu tak kerti tu. Tu makna kita tak kerti. Kalau kita kerti, dah memang peringkat dia macam tu. Begitulah kita ni yang baru belajar, yang baru mengaji. Walaupun umur kita sekarang ni 80 tahun, umur 70 tahun, baru belajar, dalam bab ilmu dan ibadah kita masih baby lagi. Dalam bab ilmu dan amal kita masih baby lagi, masih kebudak-budakan lagi. Sebab tu tidak salah kata ulama di sisi kita ni mengharapkan pahala. Nanti lama kelamaan belajar, dia semakin matang dalam ilmu dan amal, dia dah tak pandang dah upah dah. Macam tak kena je aku nak minta pahala ni. Yang Allah bagi ni pun aku tak terbalas dah. Aku nak buat baik pun Allah yang tolong. Jadi rasa macam tak patut. Allah yang tolong aku, lepas tu aku nak minta upah pula pada dia. Tayar saya pancit. Abang Razali datang repair. Panas-panas tu repair tayar kereta saya. Daripada pancit sampai boleh berjalan, dia dah siap repair. Saya kata, bang, upah bang. Abang Razali pun, macam terbalik pula ni. Patut aku yang minta upah ni. Dia yang tolong saya. Jadi patut tak saya minta upah kat dia? Tak patut. Maknanya dia bila dah dewasa. Kita nak solat, siapa tolong? Siapa tolong kita nak mendirikan solat? Bukankah Allah yang tolong? Kan? Nak puasa, bukankah Allah yang tolong? Bangun malam berqiyamul lail, siapa yang nak tolong? Siapa yang bagi taufik? Bukankah Allah yang menolong? Dah tu, layak ke kita nak minta upah lagi? Ini pandangan orang yang dah dewasa dalam ibadah. Ini pandangan orang yang dah dewasa dalam ibadah. Dia kata malu nak minta. Sebab apa? Aku buat ni pun semata-mata pertolongan Allah. Takkan aku nak minta upah lagi. Tapi peringkat kita tak ada masalah. Sebab kita masih belum dewasa dalam ibadah. Jadi kita tak boleh paksa budak umur 5 tahun tu bersikap seperti orang 40. Kita tak boleh nak paksa orang awam ni kata, jangan buat kerana pahala. Jangan, tak boleh. Tak kena. Kalau kita nak paksa orang-orang yang baru nak berhijrah, baru nak faham, baru nak mengaji, contohlah ada orang tanya, nak pergi mana ni? Nak pergi mengaji lah. Mengaji ni banyak pahala dapat, banyak janjian kebaikan daripada Allah. Apa ni nak mengaji sebab nak benda macam orang ni baru nak mengaji. Liar tak hati dia nanti? Hati dia jadi liar tak nak mengaji? Hatinya jadi lari nanti. Dia jadi liar nak belajar, dah tak nak. Bila ada orang yang tak faham menegur macam tu, daripada nak belajar tak jadi nak belajar. Sebab dia bukan peringkat dewasa. Ada setengah-setengah kita yang macam tu. Ni kalau bukan kerana pahala ni, kalau Allah tak bagi pahala, memang kau orang ni tak semayang ni. Kalau bukan kerana syurga ni, kalau Allah tak jadikan syurga, memang muka-muka kau ni memang tak akan semayang. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Bukan peringkat dia kita. Dia baru nak belajar. Jangan kita paksa dia supaya berperangai seperti orang dewasa. Kita ni walaupun umurnya dewasa, tapi dalam bab ilmu amal kita masih kebudak-budakan lagi. Jadi hati-hati kita. Jangan buat. Sebab kadang sikap kita macam tu menjadikan orang liar nak belajar. Orang jadi liar. Hati kita ni, nafsu kita memang sentiasa nak cari alasan saja sebenarnya nak lari. Jadi kalau kita tak pandai nak meraihkan orang-orang yang baru nak hijrah, dan dia tak tahu apa-apa, kita nak paksa dia berperangai seperti orang dewasa, nanti dia mengajuk. Kalau macam ni susah ibadat, tak payah. Dia jadi macam tu. Jadi jangan kita jadikan diri kita asbab orang lain liar dengan agama. Jangan kita jadikan diri kita asbab orang lain jadi liar nak belajar.
liar nak mengaji. Jangan, kita kena pandai raikan, tengok keadaan. Kalau orang dah ngaji 40 tahun contohnya, 40 tahun mengaji dah, bolehlah kita kata apa ni, nak harap-harapkan lagi balasan Tuhan, contohlah. Padanlah dah 40 tahun mengaji, dah dewasa dah sepatutnya. Ini baru semalam kawan tu hijrah, hari ni kita dah herdik dia, kalau tak kena syurga ni, kau memang tak hijrah ni, ini hijrah nak syurga ni. Jangan. Syirik ni. Jangan macam tu. Jangan. Jadi orang dewasa yang faham. Kalau antum, kalau kalian memang dewasa, bukan begitu akhlak antum. Antum akan meraihkan budak-budak. Dia kata, nak pergi kedai upah ambil. Meraihkan budak sebab dia faham. Kalau dia tak faham, dia terpeling budak tu. Dia tak faham. Marahnya budak tu. Hati-hati dengan ibadat. Jangan gopoh. Jangan gopoh. Nak baik tu bagus, tapi kalau gopoh situ ada tipu daya. Tak sabar nak naik maqam orang yang ikhlas yang tinggi. Jangan. Ada peringkat dia. Jangan tiba-tiba nak melompat ke atas tu. Ada kadang kita jumpa orang macam tu, tapi kita diam je lah. Jangan. Patut kata bagus, alhamdulillah awak dah belajar, awak dah mengaji, awak dah hijrah, bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi balasan yang banyak pada awak. Kan dia seronok, nampak tak? Kan dia seronok, kan dia lagi berminat, kan dia lagi diraikan, dia rasa dirinya diraikan, dia rasa dirinya dihargai, dia rasa pengorbanan yang dibuat tu tadi tu bermakna daripada kita pelekeh kan. Apa ni? Hijrah tak ada syurga, tak hijrah lah tu. Langsung merajuk kawan tu. Kita bertanggungjawab nanti. Sebab kita jadi asbab dia liar daripada agama. Hati-hati. Ngaji nanti insya-Allah dia dewasa lah. Insya-Allah. Doakanlah yang baik-baik. Kemudian tu seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah Ta'ala itu di hadapan Allah Ta'ala. Dan jika tidak melihat akan dia sekalipun kita tak boleh nak memandang Allah Ta'ala dengan mata kepala kita. Meskipun kita tak boleh tengok Allah, tapi keadaan dia melakukan ibadat tu seolah-olah macam melihat Allah, punya takutnya, punya jaganya, punya cermatnya. Itu gambaran orang yang ada ihsan tadi. Padahal dia bukan nampak Tuhan dengan mata pun, tapi keadaan di ibadat tu jaga zahir batin, takut dimurkai oleh Allah. Boleh faham? Kemudian katanya musannif lagi, ni mengaji ni, kita sedang mengaji online ni, mengaji di sini ni, kena ada ihsan. Mana kita kena jaga hati kita. Takut-takut nanti timbul ujub, timbul riak, macam-macam lagi. Nanti kita dimurkai oleh Allah walaupun zahirnya beribadat, mengaji, baca kitab, tapi kalau dalam hati kita ada sum'ah dan sebagainya, Allah tak terima amalan kita. Amalan kita ni akan jadi dunia, dia tak jadi akhirat. Dengan salah niat kita ibadat tu tadi akan bertukar menjadi dunia, dia tak jadi akhirat. Dengan salah niat kita, ibadat yang kita buat bertukar menjadi dia tak jadi akhirat. Baik semayang, puasa, mengajar, mengaji, hafal Quran, ikutlah. Salah niat jadi dunia. Jadi orang yang ada ihsan dia takut, dia jaga. Tak kisahlah online tak online. Yang online boleh jadi tak riak sebab orang tak nampak dia. Macam saya boleh jadi ada peluang nak riak sebab saya tahu ada orang tengok saya. Saya akan mengharap-harapkan puji-pujian daripada orang lain dengan ibadat yang saya sedang buat. Ada pun orang yang tak nampak, boleh jadi riak tak ada, tapi ujub ada. Ujub tak nanti depan orang kita ibadat. Ujub ni datang waktu kita sorang-sorang pun, orang tak nampak pun, boleh jadi akan kita diserang penyakit ujub. Apa? Perasan, rajinnya aku ngaji ni, orang lain semua tidur waktu ni, aku ni tak sangka pagi tadi mengaji ni, mengaji lagi, kadang malam mengaji lagi, hebatnya lah aku ni. Itu penyakit ujub. Perasan ujub tu, itu dosa, menghapuskan ibadat juga. Jadi macam cabang benda yang merosakkan ibadah kalau kita tak tahu.
Mungkin riak selamat, tapi ujub belum pasti kita selamat lagi. Allah je. Moga Allah pelihara kita. Yang la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada kuasa nak jaga hati kita, melainkan ditolong, dibantu oleh Allah. Tu maksudnya. Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga. Maknanya untuk menjadi muslim ataupun muslimah yang sempurna, kena ada ihsan. Kena ada ihsan, kena usahakan ihsan. Kalau tak, kita hanya menjadi orang beriman dan orang Islam saja, tapi tak sempurna. Kalau kita balik akhirat dalam keadaan begitu, baliklah kita menghadap Allah, baliklah kita bertemu Allah dalam keadaan tidak sempurna iman dan Islam kita. Jadi nak menyempurnakan iman dan Islam, mesti ada ihsan. Faham dah ihsan tadi? Rukunnya mesti betul, cara buatnya mesti betul, rukunnya mesti betul, hatinya mesti betul, ikhlasnya mesti betul, akidahnya mesti betul. Bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Maknanya ihsan ni ataupun ikhlas bukan syarat untuk meluluskan seseorang itu sama ada dia Islam ataupun tidak di sisi Allah, bukan. Yang nak menentukan kita ni Islam ataupun tidak di sisi Allah, beriman tidak di sisi Allah, akidah, iman. Iman tu yang menentukan kita Islam ataupun tidak di sisi Allah. Adapun ihsan bukan. Ihsan ni syarat nak menyempurnakan. Nak sempurna. Akidah dah betul, iman dah betul, akidah betul, syariat dah betul. Tiba-tiba hati kita tak ada benda-benda tadi tu. Tak ada ihsan. Maknanya kita tak sempurna. Kita orang Islam yang tak sempurna. Kita orang mukmin yang tak sempurna sebab tidak ada ihsan. Habis. Kemudian katanya Muzanil lagi, dan orang yang mana? Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat. Jadi mana-mana antara kita ni, kalau ibadat syaratnya salah, syaratnya tak cukup, rukunnya salah, rukunnya tak cukup, rukunnya tak betul, dan rukun dan tidak ada ikhlas dan tidak ada khusyuk dan tawaduk, maka dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Ataupun mudah kita kata dia tidak berbuat baik. Walaupun pada zahir orang kata dia baik, hakikatnya dia tidak berbuat baik. Sebab dia buat ibadat tadi tak cukup syarat, tak cukup rukun zahir dan batin. Dia bukan orang yang buat baik. Maka tidak sempurnalah agama Islam. Tak sempurnalah agama Islam dia tu. Diri kita tu tak sempurnalah. Islam yang ada pada diri kita tu tak sempurnalah. Sebab tak ada ihsan tadi. Kita nak bawa balik ni iman Islam ni, nak bawa balik akhirat. Nak pakai lama, nak pakai selama-lamanya Islam ni. Jadi adakah patut Islam kita yang kita nak bawa balik akhirat tu tidak sempurna? Patut ke? Nak bawa balik akhirat dan kekal selama-lamanya dalam Islam tadi, takkan nak bawa Islam yang tak sempurna? Benda-benda dunia yang bersifat sementara ni pun kita nak sempurna. Betul tak? Ada orang beli kereta nak tayar 3 biji je, tak payah cukup 4. Tuan, bos, nanti hantar kereta tayar 3 biji pun tak apalah. Saya tak kisah. Bukan nak pakai sampai mati pun. Nanti saya mati tinggal juga. Bagi 3 je tayar dia. Side mirror sebelah je. Caution belakang cabut. 1 je. Ada? Mana ada? Padahal benda tu nak pakai semen. Kalau nak ikut kita, tak apalah. Dah sementara ikutlah. Asalkan boleh guna dah lah. Tapi dah nak sempur. Ini Islam nak bawa balik akhirat. Ini iman Islam nak bawa balik akhirat. Adakah tak payah sempurna? Nak pakai selama-lamanya, adakah tak perlu sempurna? Sedangkan benda yang sementara pun nak sempurna. Rumah nak sempurna. Mana ada orang buat rumah separuh je? Tengok kontraktor ni rasa dah boleh duduk lah ni. Okey dah. Ni dapur tak ada lagi. Alah, bukan nak pakai lama. Nanti mati saya tinggal juga rumah ni. Okey lah ni, kes separuh ni kalau hujan rasa tak kena lah ni bahagian ni, nanti saya letaklah plastik ke apa benda semua. Tak sempurna. Mana ada orang nak buat macam tu. Nak sempurna juga walaupun nak pakai kat dunia je.
Ini nak bawa balik akhirat, bye. Ini nak bawa balik akhirat, bye. Nak bawa balik akhirat, guys. Geng, takkan tak perlu sempurna pula? Adakah kita tidak cerdik? Adakah kita tidak cerdik? Yang sementara kita nak sempurna, yang kekal biar tak sempurna pula. Orang yang cerdik, kalau yang sementara pun nak sempurna, yang kekal lebih-lebih lagi. Itu baru cerdik. Jadi kena usaha supaya kita ni nanti balik akhirat dalam keadaan berbekalkan iman dan Islam yang sempurna. Kena usaha. Laki perempuan kena usaha. Kena usahakan ihsan ni. Dan tidak ada hak lagi. Jadi bila dah maka dinamakan orang yang tidak berbuat elok, maka tidak sempurnalah agama Islam, dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Walaupun niat dia tadi buat baik nak pahala. Saya derma sana sini, saya berhijrah sebab saya nakkan pahala. Mudah-mudahan Allah bagi saya pahala banyak bila saya berhijrah. Tapi oleh kerana dalam hati saya tidak ada ihsan, saya tidak mendapat ganjaran pahala daripada penghijrahan saya. Sebab saya hijrah bukan kerana Allah tadi. Ada rukun yang tak betul, ada syarat yang saya langgar. Saya nak berhijrah meninggalkan maksiat supaya dipandang, supaya dihormati, supaya dipuji. Maka saya tak ada pahala dengan penghijrahan saya. Walaupun niat saya nak pahala asal. Saya nak hijrah lah supaya Allah Ta'ala bagi saya pahala banyak. Tapi oleh kerana ada syarat dan rukun yang saya langgar, saya tak berhak mendapat pahala. Walaupun kita solat, bangun tahajud malam, harap Allah bagi pahala banyak, tapi bila tak cukup syarat rukun, kita tak layak dapat pahala ibadat semayang kita. Itu pentingnya ihsan dalam ibadah tu. Itu pentingnya ihsan dalam ibadah. Sabda Nabi SAW daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata ia, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعري لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Hadis riwayat Muslim. Panjang hadis ni kan. Baik. Di antara kami, baca laju Di antara kami menduduki kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Tiba-tiba kelihatan di atas kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan bersangatan hitam rambutnya. Tidak nampak bekas-bekas perjalanannya dan tidak mengenal akan dia oleh seorang daripada puak kami, sehingga ia menduduki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sandar ia akan dua lututnya kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan ia laki-laki tadi akan dua tapak tangannya ke atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, okey, maksudnya gini. Satu ketika sahabat Nabi SAW, Sayyidina Umar tengah duduk-duduk dengan Rasul. Dia orang ni sahabat, dia tak boleh bergenggam dengan Rasul. Mana Rasul pergi, nak follow je, nak berimpit je dengan Rasul tu. Tak boleh nak duduk jauh dengan Rasul. Semua pangkat kasih dengan Rasul. Sebab duduk dengan Rasul ni banyak dapat ilmu, banyak dapat faedah, banyak dapat barakah, banyak dapat petunjuk. Jadi dia orang mana Rasul pergi, ada lah sahabat-sahabat tu tak tinggalkan Rasul.
Tak boleh pisah dengan Rasul. Kalau Rasul offer, siapa nak pelabur saya tidur, semua nak ajak Rasul balik tidur rumah dia. Ibaratnya begitulah. Punya sayangnya sahabat dengan Rasul. Maka ni waktu Rasul sahabat duduk, tiba-tiba dengan tak semena-mena muncul seorang lelaki. Tiba-tiba tengah duduk lepak-lepak, lepak-lepak dengan Rasul. Kita guna bahasa santai-santai mula nak faham. Tengah duduk lepak-lepak dengan Rasul, sahabat ni tiba terpacul seorang lelaki. Handsome bukan main lagi. Rambut terurus, hitam, berkilat. Macam baru lepas keluar daripada salon. Bukan rambut serabai, kusuk masai. Macam yang rampik, bukan. Berdebu rambut. Berpintal-pintal rambut. Pakaian kuning-kuning, koyak gabak. Tak. Lawa, handsome, kacak. Jadi sahabat ni pelik tengok, ini lelaki ni daripada mana ni? Siapa dia ni? Sebab semua sahabat yang ada tak kenal lelaki tu. Tak kenal lelaki tu. Kalau tak kenal boleh jadi orang jauh yang musafir datang. Tapi nak kata orang musafir, tak nampak pula tanda-tanda dia orang jauh. Kalau orang jauh musafir di padang pasir, maklumlah dah tentulah serabai. Padang pasir dengan debunya, dengan hapanya, dengan ribut angin, ribut pasir dan sebagainya, mestilah tak terurus begitu. Ni tak. Nampak macam orang dekat, tapi kalau dekat tak ada seorang pun yang kenal. Nak kata orang jauh, tak ada pula tanda-tanda dia musafir. Itu maksudnya. Tiba-tiba datang terus rapat dengan Rasul. Datang terus duduk berlutut, bertemu lutut dengan Nabi SAW. Lagilah sahabat pelik. Siapa dia ni? Laki-laki ni? Dah lah orang tak kenal. Datang terus pula tu bertemu lutut dengan Rasul pula. Ngadap lutut. Duduk ngadap lutut. Ni lutut Rasul, ni lutut dia. Mengadap lutut. Lepas tu tapak tangan dia letakkan, dipegang paha Rasulullah SAW. Makna situasi tu nak menceritakan dia dengan Rasul ni macam rapat sangat. Macam rapat sangat-sangat dah. Kalau bukan sebarang orang tak kenal, tak berani nak buat macam tu. Mesti duduk jauh-jauh dulu. Ini dah datang, elok mesra, elok rapat, jadi lagilah pening sahabat. Jadi terpinga-pinga, siapa ni? Dan meletakkan dia. Lepas tu dia tanya, ya Muhammad, beritahu akan saya daripada Islam. Beritahu saya, Islam tu apa ya Muhammad? Sabdanya bahawa menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad Rasulullah, dan mendirikan engkau akan sembahyang, dan mengeluarkan engkau akan zakat, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan menunaikan engkau akan fardu haji ke Baitullah jika kuasa engkau kepadanya akan jalan. Berkata lelaki itu, benar engkau. Kalau kita kata, betul. Pelik tak? Dia tanya, lepas tu dia kata betul. Pelik lah, lagilah pelik sahabat. Tadi dia yang tanya, ya Muhammad, apa itu Islam? Rasul pun terang, Islam ni gini. Bila dah Rasul habis terang, dia kata, betul tu. Pelik tak? Saya tak tahu jalan nak pergi Mahkota Perit. Saya jumpa Abang Razali tepi jalan tu. Bang, sekejap bang, nak tuan tanya boleh? Nak pergi Mahkota Perit mana? Mahkota Parade, mana jalan ni? Abang Razali pun, ni mesin ni saya tolong lukiskan. Ni jalan ni straight, nanti jumpa traffic light, gini ambil kiri, gini. Okey, di belah kanan tu nanti nampak Mahkota Perit. Lepas tu saya kata, betul lah tu bang. Itu semua nak akan menampak lah tu. Tadi kau tanya aku, dah aku terang macam nak mati ke terang, kau kata betul pula. Kau ni tahu ke tak tahu sebenarnya? Jadi sahabat jadi pelik lah. Siapa dia ni? Dia tanya, bila Rasul jawab, dia kata betul pula dah. Ni lelaki ni, seorang ni tadi. Kemudian menanya lagi. Tanya pula lagi. Ke dah boleh berhenti? Dah berhenti ke belum lagi? Kedua. Kemudian menanya lagi lelaki itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu akan saya daripada iman. Iman tu apa pula ya Muhammad? Sabdanya Rasulullah SAW bahawa percaya engkau makna hati. Bila sebut iman, percaya hati. Bahawa percaya yang ini dalam hati engkau akan Allah Ta'ala, makna yakin akan Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi? Dan yakin percaya akan malaikat, dan yakin segala kitab-kitabnya Allah, dan yakin akan segala rasul-rasulnya, dan akan hari kiamat, dan percaya makna yakin engkau dengan qadarnya Allah, baiknya qadar dan jahatnya. Maksudnya, kau yakin dalam hati, buruk baik tu semuanya hakikat diaturkan oleh Allah. Itu maksudnya. Berkata lelaki itu, benar engkau ya Muhammad. Betul lah tu Muhammad.
Kemudian menanya lagi. Tanya lagi, banyak soalan ini. Kemudian menanya pula lagi lelaki itu, beritahu akan saya wahai Muhammad daripada ihsan. Ihsan tu apa pula? Sabdanya bahawa engkau mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala itu seolah-olah engkau melihat akan Allah Ta'ala. Maka jika engkau tidak nampak akan dia, kalau kau tak dapat nak melihatkan Allah, tak dapat nak melihat Allah dengan pandangan mata kasar, mata kepala, maka sesungguhnya ia Allah Ta'ala tetap melihat akan di kau. Tu Nabi ceritakan tentang ihsan. Jadi hadis ni tadi dibawa supaya nak menunjukkan dalil tentang ihsan itu, iaitu beribadat seolah-olah dilihat oleh Allah. Jadi akan jaga semua. Jaga semua. Okey, habiskan. Nak habis dah tu. Maka nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun 3 perkara ni yang tersebut. Mana? Yang pertamanya Islam. Makna menunaikan syariat tu. Jadi kena belajarlah tentang syariat. Sebab tu kena ngaji fiqah. Sebab tu kita kena ngaji fiqah. Daripada ilmu fiqah tu lah nanti kita akan tahu rukun semayang, syarat sah semayang, yang membatalkan semayang, rukun puasa dan sebagainya, rukun ambil air wuduk semua tu, rukun mandi wajib semua tu. Sebab tu kena ngaji fiqah, fardu ain, ngaji fiqah. Ni sebab ni nak sempurnakan Islam ni. Kemudian Islam, iman. Iman, sebab tu kena ngaji akidah. Kalau tak ngaji akidah, nanti kita tak tahu tentang akidah. Apa benda akidah yang betul, apa akidah yang salah macam mana. Takut-takut nanti dalam hati kita ada akidah yang salah. Na'udzubillah. Kemudian apa lagi? Kena ihsan ni, iaitu kena ngaji tasawuf. Tasawuf. Tu kitab penawar bagi hati. Nanti insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki kita tambah satu kitab lagi. Lengkapkan 3 ni. Solat ada, akidah ada, tasawuf ada. Fardu ain. Mudah-mudahan insya-Allah lah nanti akan kita bincangkan lah. Nak tambah hari tak ada dah hari. Habis hari dah. Kecuali minggu ke-7. Tu. Kalau minggu ke-7 ada kosong. Ada minggu ke-7. Kalau minggu ke-7 ada kosong. Sepanjang minggu ke-7 tu ada kosong. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam juga. Kita ni takkan menjadi seorang Muslim yang sempurna dengan semata-mata lidah kita kata lidah kita cakap gini, aku ni orang Islam. Walau mengaku 70 kali sehari pun aku orang Islam, aku ni Muslim. Bukan kata je, baju pun pakai ana Muslim, baju ana Muslim. Walaupun macam tu tidak menyempurnakan Islam kita. Melainkan dengan berhimpun 3 benda tadi, iman, Islam dan ihsan, baru sempurna Islam dia sebagai seorang Muslim. Padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam. Rukun Islam kita tak tunaikan semua. Pilih-pilih. Semayang buat, puasa tidak. Puasa buat, semayang tidak. Puasa buat, semayang buat, mengaji tidak. Macam mana nak sempurna? Macam mana nak sempurna? Dan rukun iman dan ihsan yang tersebut, maka adalah pada hakikatnya orang yang macam ni, kelakuan yang begini, pilih-pilih untuk melakukan ibadat, yang Allah suruh buat pun pilih-pilih, yang Allah larang tinggalkan, yang Allah suruh tinggalkan pun kita pilih-pilih juga untuk tinggalkan, maka hakikatnya tidak mengenal agama. Maknanya kita belum masuk lagi dalam kata orang yang kenal agama, tak kenal agama lagi kita. Allahu Akbar. Bahkan mengetahui juga dengan tidak mengaku di dalam hatinya, seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW di masa-masa ini, dengan mengetahui semayang tapi tidak semayang, dengan mengetahui puasa tapi tidak berpuasa, dan ila akhirih, alif lam kha tu ila akhirih, makna dan lain-lain lah maksud Melayunya. Tahu semayang tapi tak semayang, tahu puasa tapi tak puasa, dan sebagainya. Tu maksud ila akhirih. Tu ada dan sebagainya. Maka dengan huraian yang panjang, mana kalau kita ni semua ni nak tahu panjang lebar lagi tentang 3 benda iman, Islam, ihsan ni, hendaklah engkau lihat di dalam risalah saya, dalam kitab saya. Bukan saya ni pengarang kitab ni. Bukan saya bila pula nak buat kitabnya, baca pun tak kerti. Jadi yang bernama Hablul Matin fi Ma'rifatid Din. Beli kitab tu, pergi ngaji kitab tu, nanti akan tahu panjang lebar tentang iman, Islam dan ihsan. Wallahu a'lam. Habis dah. Alhamdulillah, cukup. Mudah-mudahan ni
Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua, berikan kesihatan, keafiatan, permudahkan segala urusan dunia dan akhirat antum semua, kalian semua yang mengaji ni. Dimurahkan rezeki zahir batin, rohani jasmani, diampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita dan kita, anak isteri, suami dan keturunan anak-anak kita semualah dalam jagaan Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga, Allah beri kesihatan yang baik, yang berkah, Allah bagi kita rezeki yang halal, yang barakah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah silap, kekurangan, saya minta ampun, maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billah. Insya-Allah malam ni kita jumpa, malam ni kawan-kawan yang ngaji secara online malam ni ada kelas, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 kelas lagi malam ni, insya-Allah, lepas maghrib dengan lepas isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'alikutul unsa wa dzakara sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Sama-sama Kak. Jumpa lagi insya-Allah, doa saya ya. Selamat solat semua insya-Allah.